Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semoga anak-anak dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Pelajaran fiqh tahun 5 hari ini akan membincangkan pelajaran kedua, solat di dalam kenderaan. Sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, mari sama-sama kita menadah tangan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah-Mu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mari kita sebut sama-sama apakah gambar yang akan saya tunjukkan satu persatu ini. Kapal terbang, kapal persiaran atau kapal laut, feri, kereta api, bas dan kereta. Apakah kaitan gambar-gambar kenderaan ini dengan pelajaran kita? Inilah kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Gambar-gambar kenderaan tadi berkaitan dengan pelajaran kedua, solat di dalam kenderaan. Di akhir pembelajaran, insya-Allah murid akan dapat menyebut syarat sah solat di dalam kenderaan, menyatakan kaifiah solat di dalam kenderaan, menyenarai hikmah solat di dalam kenderaan, dan mengaplikasikan amali solat di dalam kenderaan, insya-Allah. Mari kita mulakan dengan melihat apakah syarat sah solat di dalam kenderaan. Syarat sah solat di dalam kenderaan ialah: pertama, suci daripada hadas dan najis pada badan, pakaian dan juga tempat. Kedua, mengetahui masuk waktu solat. Ketiga, menghadap kiblat. Sekiranya tidak mampu menghadap kiblat pada keseluruhan solat, memadai menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Dan yang keempat, menutup aurat. Setiap orang Islam wajib menunaikan solat dalam waktu yang ditetapkan di mana jua dia berada. Oleh itu, sangat-sangat dituntut untuk berpakaian dengan pakaian yang suci daripada najis dan juga menutup aurat ketika keluar dari rumah, kerana ianya akan memudahkan kita untuk menunaikan solat di mana juga kita berada, termasuklah di dalam kenderaan. Untuk menunaikan solat di dalam kenderaan, ianya bergantung kepada keadaan, keselamatan serta ruang yang tersedia untuk kita menunaikan solat. Jadi, solat boleh juga ditunaikan secara berdiri seperti biasa untuk kenderaan-kenderaan yang dinaiki seperti kapal, feri atau juga di atas sampan. Dan boleh juga menunaikan solat secara duduk ketika menaiki kereta api, kereta, kapal terbang dan juga bas. Ianya bergantung pada keadaan, keselamatan dan juga ruang yang tersedia untuk seseorang itu menunaikan solat. Berikut adalah kaifiah solat di dalam kenderaan yang dilakukan secara duduk. Kaifiah solat di dalam kenderaan: niat beserta takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, membaca tahiyat akhir dan memberi salam. Ini adalah sebahagian daripada rukun-rukun solat yang dilakukan secara duduk di dalam kenderaan. Rukuk dan sujud adalah mengikut kemampuan, memadai dengan menundukkan sedikit kepala
sebagai isyarat rukuk dan menundukkan kepala lebih daripada rukuk sebagai isyarat sujud. Di negara kita, banyak tersedia tempat-tempat untuk menunaikan solat yang disediakan secara kondusif seperti masjid-masjid, surau-surau di RNR atau surau-surau di stesen minyak. Maka solat fardu perlu ditunaikan di tempat-tempat yang disediakan. Untuk menunaikan solat sunat sahaja dibenarkan di dalam kenderaan seperti kereta. Di negara kita, tidak sukar bagi seseorang yang menaiki kereta untuk menunaikan solat, terutamanya solat fardu di tempat yang lebih sesuai, seperti di masjid, di surau RNR atau juga di stesen minyak. Namun dalam keadaan darurat, seperti terperangkap dalam kesesakan jalan raya yang lama, sedangkan waktu solat hampir habis, maka haruslah atau bolehlah baginya menunaikan solat fardu di dalam kereta tersebut asalkan syarat sah solat dipenuhi. Suci daripada hadas dan najis, mengetahui masuk waktu solat, menghadap kiblat dan juga menutup aurat. Barulah solat fardu tersebut sah ditunaikan di dalam kenderaan. Solat fardu di dalam kapal terbang, kereta api atau kapal laut pula adalah diharuskan atau dibolehkan. Ini adalah kerana tempoh perjalanan lebih lama dan penumpang tidak ada cara untuk turun semata-mata menunaikan solat, melainkan perlu menunggu hingga tiba ke destinasi yang ditetapkan. Maksudnya, jika tadi solat di dalam kereta hanya diharuskan untuk solat sunat dan tidak boleh menunaikan solat fardu di dalam kereta kecuali dalam keadaan darurat. Namun, solat fardu di dalam kapal terbang, kapal laut atau kereta api adalah diharuskan. Ini adalah kerana tempoh perjalanan kenderaan-kenderaan tersebut lama dan kita sebagai penumpang tidak ada cara untuk turun semata-mata untuk menunaikan solat. Kita terpaksa menunggu hingga tiba ke destinasi yang ditetapkan, tiba ke tempat yang ditetapkan baru boleh menunaikan solat. Maka untuk itu, solat di dalam kapal terbang, kapal laut atau kereta api adalah diharuskan masih sama dengan mengikut syarat-syarat sah yang ditetapkan. Apakah hikmah atau kebaikan solat di dalam kenderaan? Hikmah solat di dalam kenderaan pertama, dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan seseorang. Kedua, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Ketiga, hidup diberkati dan diredai Allah. Keempat, memperolehi ketenangan jiwa. InsyaAllah, jika kita menunaikan solat di dalam kenderaan secara khusyuk dan ikhlas semata-mata kerana Allah, hikmah-hikmah ini akan kita perolehi. Tahukah anda? Nabi Muhammad SAW hanya solat di atas tunggangannya untuk solat sunat sahaja. Apabila melakukan solat fardu, baginda turun dari kenderaannya. Ini yang kita bincangkan berkenaan solat di dalam kereta tadi. Seseorang yang ingin menunaikan solat di dalam kereta hanya untuk solat sunat sahaja. Sekiranya dia ingin melakukan solat fardu, adalah lebih baik baginya untuk turun dan mencari tempat yang sesuai untuk solat, kecuali dalam keadaan darurat. Marilah kita sama-sama amalkan sentiasa solat dengan khusyuk. Sentiasa solat dengan khusyuk. Khusyuk bermaksud menghadirkan hati dan ingatan ketika melakukan ibadah. Dalam erti kata lain, memberi tumpuan atau juga disebut sebagai fokus. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah. InsyaAllah. Itulah tadi pelajaran fiqh kita untuk hari ini.
Semoga dapat membantu anak-anak semua untuk menunaikan solat di dalam kenderaan, terutamanya ketika dalam perjalanan yang jauh ataupun ketika dalam keadaan darurat. Patang buluh dikerat-kerat, diikat kemas, diusung bersama. Mari kita tunaikan solat kerana ianya tiang agama. Semoga perkongsian memberi manfaat. Sehingga kita berjumpa lagi. Wa ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.